الله الملك البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وحفظا قويا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا ويرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل آمين رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, kamu sekali, sama-sama kita syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpah kurnia dapat sama-sama kita berada dalam satu majlis yang penuh barakah, yang dinaungi para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sentiasa memohon keampunan bagi mereka yang hadir dalam majlis ilmu, yang mana para malaikat ini doa yang diminta oleh mereka dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan keberkatan yang ada dalam majlis ilmu yang kita adakan pada malam ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan segala dosa kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan ianya sebab dimasukkan ke dalam syurga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan, yang saya kasihi Tuan Imam, ahli jawatan kuasa, para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah seperti biasa, suka untuk saya ingatkan kepada diri saya dan juga para jemaah untuk sama-sama kita ikhlaskan niat kerana Allah Ta'ala. Sama-sama kita hadirkan dalam hati kita ikhlas dalam menuntut ilmu ini kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang besar insya-Allah. Tuan-tuan, kita sambung perbicaraan kita berkaitan dengan fiqh pada membahaskan kitab Aujazul Mukhtasarat. Maka yang ada kitab, kita telah sampai pada muka surat yang ke-22. Qala al-muallif rahimahullah, faslun mujibatul ghusli sittatun ilajul hashafah fi farji wa khurujul mani wal haidu wal nifasu wal wiladatu wal mautu. Kata pengarang kitab rahimahullah ta'ala, fasal perkara-perkara yang mewajibkan mandi ada 6 perkara. Maka kita nak bahaskan pada malam ini tentang perkara-perkara yang mewajibkan bagi kita untuk mandi, yakni mandi wajib. Maka perkara tersebut ada 6. Yang pertama, kata Tuan Syekh, iaitu memasukkan kepala zakar ke dalam faraj. Maka apabila masuk kepala zakar, yakni keseluruhan kepala zakar ke dalam faraj wanita, apabila berlaku keadaan seperti ini, wajib bagi kedua-duanya, yakni lelaki dan perempuan, untuk mandi wajib. Sekalipun dia memasukkan kepala zakar itu ke dalam faraj, walaupun dia tidak keluar air mani, maka semata-mata dia memasukkan kepala zakar ke dalam faraj, maka ini mewajibkan mandi. Dan yang kedua adalah keluar air mani. Apabila seorang lelaki ataupun perempuan keluar air mani,
maka wajib bagi mereka mandi. Maka keluar air mani ini, yang mewajibkan mandi itu adalah keluar air mani sendiri. Keluar air mani sendiri. Kalau keluar air mani yang lain, orang lain, maka tidak wajib ke atasnya mandi. Yani apabila seorang suami melakukan jima' dengan isteri, maka yang hanya keluarkan air mani suami sahaja, maka isteri tak keluar air mani. Maka air mani suami berada di dalam faraj isterinya. Maka apabila isteri itu dalam beberapa tempoh keluar air mani daripada farajnya, maka diketahui air mani itu yang keluar siapa punya? Suaminya. Maka apabila air mani yang lain yang keluar bukan dirinya sendiri, tidak wajib atas dia mandi wajib. Maka yang wajib bagi dia adalah istinja sahaja, yakni dia cuci sahaja, dia basuh sahaja, bersihkan. Maka yang mewajibkan mandi itu adalah air mani diri sendiri. Tapi sekiranya kalau suami dan isteri kedua-duanya keluarkan air mani, maka setelah itu air maninya keluar balik, maka di situ ditanggung bahawasanya boleh jadi itu keluar adalah air mani si wanita, maka wajib bagi dia untuk mandi wajib. Keadaan yang kita kata tak wajib mandi itu bagi seorang isteri apabila dia pasti air mani yang keluar itu daripada farajnya adalah air mani suaminya, bukan air mani. Yang ini dengan cara dia tahu yang dia tidak keluar air mani, tidak wanjud, maka dalam keadaan ini tidak wajib bagi dia mandi dengan sebab keluar air mani tersebut semula. Yang ini dalam beberapa tempoh 2-3 hari contoh, yang ini keluar balik sebelum. Maka dalam keadaan ini dia tahu bahawasanya air mani itu adalah air mani suaminya. Maka dalam keadaan ini tak wajib bagi dia mandi. Maka yang keluar daripada kemaluan manusia, daripada kubul, yang mana mewajibkan mandi adalah air mani sahaja. Adapun air yang keluar selain daripada air mani, contohnya air kencing, maka air kencing tak perlulah mandi wajib. Dan yang kedua, yang keluar daripada kemaluan lelaki dan perempuan itu, yang kedua adalah, yang ketiga air mani, air kencing, dan yang ketiga adalah air mazi. Air mazi. Apa itu air mazi? Iaitu satu cecair yang keluar yang jernih apabila seseorang berasa syahwat. Maka bila seorang lelaki ataupun perempuan berasa syahwat, maka akan keluar cecair daripada kemaluan itu yang jernih dan ianya melekit. Maka ini namanya air mazi. Maka air mazi itu najis, maka wajib dia sucikan sahaja, maka tak perlu bagi dia untuk mandi wajib. Dan yang keempat, yang keluar daripada kemaluan itu adalah air wadi. Air wadi. Maka air wadi itu apa? Air wadi itu adalah air yang keluar daripada seorang apabila dia berasa sangat keletihan. Apabila dia berasa sangat keletihan, yang ini bila dia kencing, ini kencing, contoh kencing dia warna kuning, maka setelah selesai dia kencing, dia rasa nak kencing lagi, maka keluar lepas itu dia air jernih ataupun air putih. Maka air putih itu yang keluar setelah kencing, yang dikeluarkan itu dalam keadaan dia terlalu penat ataupun letih, maka air ini namanya air wadi. Maka air wadi itu najis,
tapi tak wajib bagi dia mandi wajib. Dan boleh jadi air wadi itu keluar apabila seorang diangkat benda yang terlalu berat. Yang ni contoh diangkat berat sangat, orang kita bangkit terkucil, kan? Ataupun ada seorang kata nak terkencing. Itu bukan terkencing, tuan. Dia kalau kencing tu kan dia panjang gitu, non-stop sampai habis, kan? Kalau orang yang normal lah. Ini dia terkucil ataupun dia terkencing sikit, kadang ada sikit je, dia tak macam kencing. Kencing ni banyak air kencing. Jadi air kencing, bukan air kencing, air yang keluar tu, maka dia rasa dia keluar tu apabila yang ni setelah diangkat benda yang terlalu berat, maka dia akan rasa, yang ni dia pressure. Bila dia angkat barang yang berat, maka dia pressure perut dia tekan, maka menyebabkan keluar air yang namanya air wadi. Maka air wadi itu boleh keluar sama ada dengan keadaan yang pertama, yang dia terlalu letih, maka bila dia kencing, keluar air wadi setelah kencing. Dan yang kedua boleh jadi berlaku dengan cara diangkat benda yang berat, kemudian terkeluar air wadi daripada kemaluan dia. Maka kalau dia terkencing dalam seluar, contoh diangkat itu kencing dalam seluar, bukan terkencing, terkeluar air wadi itu, maka wajib dia sucikan. Mana yang pakaian dia yang kena dengan air air wadi, maka wajib dia istinja, dibersihkanlah, dibasuh. Tetapi daripada empat ini yang keluar, air mandi, air kencing, air mazi, dan air wadi, maka semuanya najis melainkan air mani. Maka air mani di sisi mazhab Syafi'i, air mani semata-mata ia bukan najis, ianya adalah suci, tapi dalam kategori perkara yang menjijikkan. Bila kita sebut dalam fiqah suci, tuan-tuan, suci tak bermakna bersih. Dalam fiqah bila kita sebut suci, itu bermakna dia bukan benda yang najis. Dia bukan benda yang najis. Boleh jadi benda tu kotor, tapi di sisi syarak dia bukan najis. Contoh tuan-tuan letak air di tempat tanah, ini tanah kotor lah, kan? Mana ada air tanah yang keluar jernih yang biasa je lah, bukan yang keluar di sungai, itu cerita lain kan? Kalau contoh lopak-lopak yang ada ni, air hujan masuk situ, kan? Jadi kotor dan tak ada benda-benda najis kat situ, maka air tu kotor tapi hukumnya suci. Ini kalau kena pada tuan-tuan, boleh bawa sembahyang pun, cuma mungkin tak berapa nak selesa dan sebagainya. Tapi dari sudut hukum, perkara tersebut ianya suci, yang ni dia bukan najis. Maka air mani ia bukan najis, tetapi walaupun dia bukan najis, keluarnya air mani itu mewajibkan mandi. Baik, kemudian yang seterusnya yang mewajibkan mandi itu adalah keluar darah haid. Apakah itu darah haid? Darah haid itu adalah darah yang keluar daripada bahagian paling dalam daripada rahim wanita. Daripada pangkal dalam sekali daripada rahim wanita itu akan keluar darah, yang darah ini dipanggil sebagai darah haid. Maka darah yang keluar itu pula, yang keluar daripada pangkal rahim itu, paling dalam daripada rahim itu, yang dikira sebagai haid, mestilah yang cukup tempoh masanya, yang ini sekurang-kurang darah yang keluar itu adalah 24 jam. Sama ada keluarnya 24 jam itu secara berterusan ataupun keluarnya ia secara berasingan, yakni terputus-putus dalam tempoh 24 jam dalam tempoh 15 hari. Yang ini bila dicampurkan secara berasingan itu, gabungkan dia dapat berapa jam? 24 jam.
maka itu adalah darah haid, yang mana 24 jam itu dilihat masih dalam tempoh 15 hari. Ini contoh darah dia hari pertama keluar, stop, hari kelima keluar balik, hari ke-8 keluar balik, 10 keluar balik, ke-14 keluar balik. Tapi daripada hari pertama keluar sampailah yang ke-15, gabungkan semua, yang keluar darah hanya 24 jam paling kurang dia dapat, maka itu haid. Kalau kurang daripada 24 jam itu yang digabungkan darahnya itu, masa yang keluar, maka itu bukan darah haid, itu darah kotor. Yang ini contoh hari pertama 5 jam, hari ke-8 jauh 5 jam, stop, 2, 3, 4, 5 tak keluar dah. Hari ke-8 muncul balik darah 5 jam, kemudian stop 5 jam lagi, stop 5 jam, sampailah cukup 24 jam. Yang mana 24 jam ni yang dikira untuk ianya adalah darah haid, mesti 24 jam itu yang darah tu keluar mesti dalam lingkungan 15 hari. Okay, kalau 24 jam tapi lajak daripada 15 hari, itu bukan darah haid, itu ada perbahasan tentang istihadah dan sebagainya. Dan daripada darah yang rosak, maka darah yang keluar lebih daripada 15 hari, maka ia dikira sebagai darah yang istihadah. Tapi kita tak sebutkan tentang istihadah, kita sebutkan tentang darah haid. Maka yang dah pasti keluar darah haid, maka wajib bagi dia mandi bila bukan ketika darah haid itu keluar, tapi setelah darah haid itu terputus. Yang ini hari terakhir dan dia tahu dah darah tu tak keluar lagi dah, maka ketika itu boleh dah dia mandi wajib. Jadi kalau perempuan yang keluar darah haid, macam mana dia nak tahu darah haid dia dah terputus? Adakah dia melihat kepada pampers pula? Dia punya pad dia, tentang bukan pampers, tidak. Dia punya pad dia tu, bukan dia tengok kepada pad dia, tengok dah tak ada dah. Maka perempuan untuk tahu darah ni dah putus ke tidak, dia mesti ambil kapas, jolok dalam faras dia pada yang paling dalam, dan bila dia tarik keluar, tengok tak ada darah, maka itu namanya putus haid. Bukan dia bergantung kepada zahir faras dia tak ada, maka dah habis tak. Itu perlu dimasukkan kapas dalam dia punya faraj, maka dilihat bila dikeluarkan ada tak darah daripada itu. Maka tak ada, baru pasti yang ianya dah berhenti haid. Bukan sekadar dia melihat kepada pad dia, kerana boleh jadi pad dia tak keluar, tapi bahagian luar daripada faraj itu dalam tu masih ada darah baki lagi. Maka dalam keadaan ini, kalau dia masih ada lagi darah, bila masukkan kapas, maka dia belum dikira telah berhenti darah haid. Itu cara yang ulama ajar, bagaimana nak tahu darah perempuan itu terputus ke belum. Bukan bergantung kepada pad di luar semata-mata, tidak, kena masukkan kapas masuk dalam, dan kemudian tarik tengok keadaan kapas itu. Baik, adapun kalau dah terputus, yang ini dah berhenti darah haid bagi perempuan itu, bilakah yang dikatakan baginya wajib mandi? Yang ini bila dia ingin menunaikan salat. Yang ini contoh darahnya terputus, yang ini berhenti darah haid dia tengok pukul 8 pagi. Pukul 8 pagi itu dia masih lagi dah siap-siap nak pergi mall contoh kan, standby pergi mall kan. Jadi dalam perjalanan tu dia singgah R&R ke, ataupun dia singgah Petronas ke apa ke, stesen minyak. Kemudian dia tengok alamak dah terputus kan, dah berhenti. Takkan dan tu dia mandi tuan-tuan? Tak. Dia boleh tangguh, tak ada masalah. Sebab tak wajib mandi, wajib segera kalau dah putus haid. Yang ni dah berhenti haid, perempuan tak wajib segera mandi. Bila yang dia wajib mandi? Bila nak semayang. Yang ni contoh dia kata, tak apa, belum masuk zuhur lagi. Dia pergi shopping dalam keadaan dia tak mandi wajib lagi, tapi berhenti dah haid dia. Bila dia balik,
pukul 12 contohnya, perempuan dah shopping bukan setengah jam tu tak, shopping berjam-jam. Jadi pukul 12 dia baru balik. Pukul 12 dia baru balik. Time tu tak wajib juga dia mandi lagi. Dia nak masak dulu ke, dia nak makan dulu ke, terpulang dia lah. Masuk azan, tak wajib lagi. Pukul 2 tu baru dia nak semayang, atau pukul 3 baru semayang. Sebelum nak semayang tu kena mandi dulu. Wajib mandi. Ini bukan dia kewajipan mandi wajib bagi perempuan yang dah berhenti haid ni segera. Tak. Kalau dia lewatkan pun, dia tidak sampai ke tahap haram. Boleh bagi dia buat sedemikian. Baik, kemudian yang seterusnya yang mewajibkan mandi itu adalah keluar darah nifas. Maka apakah itu darah nifas, tuan-tuan? Darah nifas ini penting untuk kita tahu. Kerana ada ramai orang yang salah faham daripada darah nifas. Yang mana yang dikatakan darah nifas? Darah nifas itu adalah darah yang keluar daripada faraj wanita setelah rahimnya kosong daripada anak. Yang ni anak dia yang dah keluar tu, habis dah keluar. Lepas habis keluar anak tu keseluruhannya dan rahim dia kosong daripada anak, maka keluar darah setelah itu. Itu baru darah nifas. Bukan darah nifas itu darah yang keluar ketika melahirkan anak ataupun yang sebelum daripada melahirkan anak. Kerana mungkin ada sebahagian wanita bukaan farasnya untuk keluarkan anak tak drastik. Mungkin anak yang pertama, maka tak pernah berlaku bukaan faraj. Maka bila ada penolakan daripada si anak, maka keluar darah sedikit daripada faraj wanita itu. Yang darah ini tak dikatakan bagi darah nifas. Darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah rahim kosong daripada anak. Ini darah nifas. Maka sama juga tak wajib dia mandi segera, wajib dia mandi bila dia nak sembahyang. Yang ini dah putus, yang dah berhenti darah nifas, maka lepas tu dia nak sembahyang, baru wajib mandi. Ketika ketika darah nifas keluar, tak perlu dia mandilah. Dan kemudian melahirkan anak, maka melahirkan anak ini yang dimaksudkan daripadanya itu adalah perbuatan melahirkan itu. Bukan seperti sebahagian orang, mereka meyakini bahawasanya dia mewajibkan mandi itu adalah yang keluar lendi-lendi ketika anak keluar, ataupun darah yang keluar bersama anak keluar. Tidak. Bahkan seorang perempuan apabila dia melakukan perbuatan melahirkan anak, perbuatan itu dibuat semata-mata perbuatan melahirkan itu dibuat walaupun kering, tak ada apa-apa, keluar anak seketui macam itu, macam itu, tak ada apa-apa, kering. Maka walaupun seperti itu, maka wajib dia mandi kerana keluar, yakni kerana dia telah melakukan perbuatan melahirkan anak. Baik, mungkin ditanya kenapa perbuatan melahirkan anak ini mewajibkan mandi. Itu kerana anak itu asalnya adalah daripada air mani ibu dan ayah. Maka bila anak tu dikeluarkan, kata ulama, seolah-olah seorang ibu keluarkan air maninya semula. Maka keluarkan air maninya semula secara maknawinya, maka itu yang menyebabkan mandi wajib. Maka itu rujuk kepada air mani suami dia, yakni ayah dia dan ibu dia. Maka wanita ni seolah-olah dia keluarkan air mani dia semula dalam keadaan dah jadi seorang bayi. Maka sebab itu perbuatan melahirkan anak itu mewajibkan mandi. Bukan kerana
Bukan kerana perbuatan melahirkan anak itu yang mewajibkan mandi itu dengan sebab ada darah-darah ataupun lendir ataupun selain daripada itu, bukan. Okey. Dan seterusnya, kalau orang itu dia melahirkan anak, wajib bagi dia mandi, dan kemudian setelah melahirkan anak akan keluar nifas. Adakah dia kena mandi wajib 2 kali? Sebab bila dah melahirkan anak, maka wajib mandi. Lepas keluar anak akan keluar darah nifas. Maka adakah kena mandi 2 kali? Lepas beranak tuan-tuan tak ada nak mandi keluar darah nifas? Tak. Jadi adakah nanti setelah berhenti nifas ni kena mandi 2 kali? Yang ni dia niat, ini mandian untuk melahirkan anak, yang ni mandian untuk nifas. Tak perlu, cukup sekali sahaja mandi untuk angkat hadas bagi kedua-dua perkara ini yang mewajibkan mandi. Kenapa tuan-tuan? Kerana ada sebahagian wanita di negara yang lain, mereka ini melahirkan anak dalam keadaan biasa. Yang ini bila setelah mereka melahirkan anak, tak ada nifas bagi mereka, tuan-tuan. Ada sebahagian wanita di negara yang lain, saya lupa nama tempat itu. Maka bila melahirkan anak, mereka ni, perempuan-perempuan itu tak ada nifas bagi itu. Adakah maknanya dia tak perlu mandi? Tak, dia mandi bagi satu ni sahaja. Jadi sebab itu diasingkan mandi wajib bagi nifas dan bagi melahirkan anak. Tapi kalau berlaku dua-dua, cukup sekali sahaja untuk angkat hadas bagi kedua-dua perkara ini. Dan perempuan itu tuan-tuan, kekuatannya seperti lelaki. Biasa di tempat tersebut, perempuan kalau dia melahirkan anak, lepas beberapa jam tu dia boleh buat kerja rumah macam biasa. Okay? Dia boleh buat. Dia hidup di kawasan pegunungan macam itu, jadi kekuatan dia luar biasa. Subhanallah. Jadi orang Melayu jaranglah kita jumpa, kan? Biasa lepas bersalin, itu pantang. Turun pantang berbulan-bulan, kan? Baik. Tapi ni dah tak ramai pantang, tuan-tuan. Itu masalah dia. 2 minggu dah pergi mall. Mana tahan duduk rumah, tuan-tuan? Kan? Subhanallah. Orang Arab macam tu, orang Arab dia pantang 2 minggu lah. Saya ada kawan orang Arab pantang 2 minggu tu. Tapi jangan kita samakan kita dengan orang Arab. Yang ni perempuan kita dengan perempuan Arab, sebab pemakanan kita tak sama. Jadi orang Arab makan roti sebulan relax, tuan. Cuba tuan-tuan roti sebulan, tu rasa macam tak makan, tuan-tuan, kan? Kalau sarapan roti canai balon dah 10, tuan-tuan. Tengah hari cari nasi juga, tak payah tunggu esok. Malam cari nasi juga. Kan? Nak katanya pemakanan kita tak sama. Jadi cara rawatan pun tak sama. Maka sebab itu akan dilihat makanannya apa. Makanan, biasa doktor akan tengok makanan dia apa, dan musimnya, tempatnya, panas ke sejuk ke, dia ada kaitan. Jadi cara rawatan, pemulihan untuk daripada kesakitan itu berbeza. Jadi terpulang lah, kan? Ada orang yang nak bantang-bantang, tak nak, sudah dia lah. Tapi mungkin akan ada kesalahan bagi dia. Baik, kemudian dan yang terakhir, yang ke-6 adalah meninggal dunia. Maka perkara yang wajibkan mandi itu juga adalah meninggalkan, yakni meninggal dunia. Okay? Tapi kewajiban mandi ini bukan ke atas si mati. Kerana orang yang dah mati tak boleh nak mandi wajib. Kalau mandi wajib, Tok Imam lari, tuan. Tak, kan? Mandi, kan? Rupanya dia pengsan aja, kan?
kepala dah memang berdarah tuan-tuan, tapi Allah tak katakan lepas kena curah air itu turun dia sudah. Ni apa dia, aku belum mati tuan-tuan. Demam seminggu untuk pilih untuk imam pun tak. Jadi kalau kalau seorang Muslim meninggal, maka wajib mandi. Kewajiban mandi itu wajib ke atas yang hidup dan yang mengetahui kematian itu. Jadi wajib atas kita ni fardu kifayah untuk uruskan jenazah bagi si mati, bagi orang Islam yang mati. Dalam keadaan fardu kifayah itu bila kita mengetahui kematian dia. Maka kalau kita tahu ada kematian seorang Muslim, maka fardu kifayah ke atas kita. Fardu kifayah makna apa? Apabila dilaksanakan sebahagian Muslim, maka tidak ada dosa ke atas bagi yang lain yang tidak melaksanakan perbuatan itu. Tertunainya perintah itu dengan amalan yang dibuat oleh sebahagian Muslim yang lain. Tapi kalau semua orang tinggal tak buat langsung, maka haram hukumnya, berdosa besar. Ini keadaan kalau kita tahu kematian dia. Tapi kalau tak tahu, contoh dia mati di dalam semak, siapa pun tak tahu, bungkus dengan plastik kan. Semak hutan biasanya orang tak pergi. Bila cek-cek mungkin dibuat kajian dah sebulan, rupanya dah berbulan, dah habis macam-macam. Dia dekat orang kampung itu yang tak tahu berdosa semuanya tak. Kerana fardu kifayah itu bila orang mengetahui kematian dia tapi tak uruskan, itu. Tapi kalau tak tahu kematian dia, walaupun seorang tak tahu, maka dalam keadaan ini kalau dia tak tahu, maka tak ada maksiat atas dia lah, tak ada dosa. Contoh dia seorang dia tahu kematian orang tu, maka wajib diuruskan, jangan dia tinggalkan. Kadar yang dia mampu lah. Jadi dia tak mampu buat sunat, buat wajib pun tak apa, kadar paling minimum. Sekurang-kurangnya dia mandi, kafan, solat, kebumikan, mana yang dia mampu. Tapi biasa di sini kita tak adalah keadaan macam itu. Mungkin orang yang jauh kan, orang yang di pulau-pulau atau pedalaman tak ada orang sangat. Tapi kat Malaysia ni insya-Allah tak adalah keadaan kes macam itu. Yang ni tak ada orang yang uruskan. Juga dahulu dia berita tuan-tuan kan, ada orang mati Covid. Tak tahu dia mati Covid tu bila kan, tahu-tahu keluar bau busuk daripada luar rumah kan. Jiran pun nak tanya khabar pun dulu lah kan, takut kan. Zaman dulu tu, awal-awal Covid tu, kita ni orang Melayu ni biasa orang jatuh aksiden ke apa ke, kita pergi terus depan tolong tak. Ini lepas orang tu kalau waktu musim Covid jatuh lagi dia lari tuan. Sebab lepas tu dia pula nanti kena Covid dah. Kan, subhanallah. Alhamdulillah kita di Malaysia setelah berlalu tempoh panjang sikit kan, tak adalah keadaan orang mati macam itu. Biasanya sempat diuruskan oleh orang yang pakai PPE dan sebagainya kan. Baik. Maka meninggal dunia yang wajib dimandikan itu adalah jenazah selain daripada jenazah yang mati disebabkan perang. Jadi kalau orang yang mati dalam peperangan, syahid di dalam peperangan, ini menentang orang kafir, maka dia mati syahid. Maka yang mati syahid haram kita mandikan dia. Ini keadaan yang wajib mandi ini bagi siapa? Selain daripada mati syahid dalam perang. Maka kalau orang itu yang mati syahid dalam perang, kalau orang itu mati syahid dalam perang, maka haram bagi kita mandikan dia, kerana itu bukti bagi dia di akhirat yang dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita sebutkan meninggal ini yang wajib mandi itu adalah selain daripada yang mati syahid dalam peperangan. Baik, itu 6 perkara yang disebut oleh pengarang kitab rahimahullah.
Baik, kemudian faslun furudul ghusli isnan an-niyatu wa ta'mimul badani bil ma'i tahur. Fasal rukun mandi wajib. Tadi kita dah sebut perkara yang mewajibkan mandi, dan bila orang tu dah tahu dia wajib mandi, apakah rukun-rukun bagi mandi wajib? Maka rukun mandi wajib ada dua sahaja. Yang pertama niat, dan yang kedua meratakan air ke seluruh badan dengan air yang suci lagi menyucikan. Jadi rukun yang pertama untuk mandi wajib adalah niat. Boleh dia niat dengan niat sahaja aku mengangkat hadas besar, boleh. Nawaitu raf'al hadasil akbar, boleh. Dan boleh juga dia niat dengan niat sahaja aku mandi wajib, boleh juga. Yang tidak memadai kalau dia kata sahaja aku mandi, tak ada niat wajib, itu tak ada. Maka dalam keadaan itu mandian dia niat itu tidak sah, kerana mandi itu atas niat apa. Maka dia kena sebut, yang ini dia kena niat dalam hati dia yang dia mandi itu adalah mandi wajib, ataupun niat mandi hadas, mengangkat hadas besar. Baik, bilakah waktu untuk kita berniat ketika mana kita mandi wajib? Ini sangat penting. Ada ramai orang mereka salah dalam mandi wajib niat ini tuan-tuan, iaitu mereka buat niat bila? Tu sebelum masuk tandas, dia buka pintu dia niat, sahaja aku mandi, sahaja aku mengangkat hadas besar, ataupun sahaja aku mandi wajib. Kemudian lepas tu dia buka shower tu, air pancuk tu, ataupun air pipe ke, ataupun dia mandi pakai cebok ke, maka baru dia mandi. Waktu air tu kena pada badan dia, dia tak buat niat. Yang mandi macam ini tidak sah. Maka niat ketika mandi wajib mesti air kena pada badan dulu, baru niat dalam hati. Dalam mazhab Syafi'i, niat itu dibuat macam mana? Iaitu kata Imam Nawawi, qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi, iaitu mengqasadkan sesuatu amalan itu berseiringan dengan perbuatan dia. Yang ini contoh tuan-tuan sembahyang tak? Nanti sembahyang waktu berdiri yang tuan-tuan sebut usalli fardhu isya'i sampai habis, maka tuan-tuan sebut waktu berdiri itu sunat dia. Bila yang wajib? Bila mula melafazkan takbir Allah. Ketika tu dalam hati, dalam tempoh Allah sampai akbar, tempoh ini wajib niat dalam hati yang tuan-tuan sembahyang fardhu isya' 4 rakaat sampai habis. Ini sahaja aku solat fardhu isya', itu yang wajib sampai situ je. Jadi yang wajib niat itu ketika mula takbir, dah masuk, nak mula masuk tu pun niat, bukan sebelum masuk. Sebelum masuk tu sunat. Sama juga dengan wudu. Maka wudu untuk niat mesti air kena muka dulu, baru niat dalam hati. Adapun melafazkan niat ini itu sunat saja. Ada ramai orang dia buat sunat melafazkan niat, tapi hak yang wajib dia tak buat. Ini tak sah. Yang ni dia dalam mazhab Syafi'i, yang ni dia waktu dia berdiri dia sebut usalli fardhu isya' contoh. Bila angkat takbir tak niat apa-apa, tak dia hadirkan dalam hati dia niat apa-apa, terus je Allahu Akbar macam tu, tanpa dia niat dalam hati dia, solatnya tak sah. Ataupun dia wudu, waktu tak ada air wudu, nawaitu doa Allah Ta'ala contoh. Tapi bila air kena kat muka, dia tak niat dalam hati, tempoh tu air kena kat muka tu tak niat dalam hati, wuduknya tak sah. Sama juga dengan mandi wajib. Bilakah yang wajib niat? Niat boleh sebelum, boleh tak buat pun boleh juga sebelum. Kerana yang sebelum masuk itu dia sunat saja. Waktu berdiri, waktu tadah tangan, itu semua sunat. Yang wajib tu bila? Bila kalau mandi tadi, yang tadi tu kita dah sebut, kalau mandi mesti air kena pada mana-mana anggota badan. Contohnya tuan-tuan basuh tangan, niat dalam hati ni mandi wajib, boleh. Kerana tak syarat mesti air tu kena pada
kepala tak syarat. Kerana mandi wajib dia tak ada tertib. Tuan-tuan nak mula daripada mana? Pinggang boleh, salah. Mana ada rukun dalam mandi wajib? Tertib tak ada. Tapi kalau wuduk ada tertib, maka sebab tu kena mula pada muka. Solat ada tertib, maka mesti mula daripada takbir lah. Tapi mandi wajib mana mandi ada tertib tuan-tuan? Mula kepala, kemudian hidung. Ya no, nak ingat tuan-tuan. Kan? Tersilap mula-mula ni. Kan? Jadi mandi wajib tak ada tertib. Tertib maknanya ikut susunan, ikut turutan, tak ada, tak perlu. Jadi tuan-tuan, sama ada nak basuh kepala dulu ke, tangan dulu ke, kaki dulu ke, terpulang. Tapi mesti waktu air dah kena pada badan, waktu tu lah kena niat. Jadi masalah di sini sangat bahaya. Bila orang itu dia baik, kita bagi doa azan dulu, InsyaAllah. Boleh? Okey, baik. Azan dulu ke terus. Jadi tuan-tuan, bila kita nak buat niat ketika mana mandi wajib, maka pastikan air sentuh dahulu badan kita ataupun mana-mana anggota. Tak mesti syarat daripada kepala, mana-mana tuan-tuan boleh, sebab tak ada tertib. Maka bila dah sentuh
pada badan kita, baru kita mula niat. Cuma hati-hati bila seorang itu dia masuk tandas, dia buang air kecil dulu ataupun dia buang air besar dulu, maka basuhan yang ada pada badan dia itu basuhan istinja, bukan basuhan daripada mandi wajib. Boleh jadi dia sangka basuhan itu yang dah kena pada awalnya itu basuhan mandi wajib. Itu pastikan dia tak elok. Ini contoh dia basuh kencing berak dia. Jadi basuhan yang basah badan dia itu bukan basahan mandi. Jadi bila dia mandi, dia kena basahkan balik semula, dia kena mandi balik semula kawasan sebelum. Sebab itu yang kena pada badan itu, air itu bukan air daripada air yang diniatkan mandi wajib. Itu kena hati-hati. Dan kemudian meratakan akhir yang terakhir bagi rukun mandi wajib adalah meratakan air ke seluruh badan dengan air yang suci lagi menyucikan. Jadi kena ratakan air seluruh badan daripada atas sampailah bawah. Meratakan ke seluruh badan ni apa dia tuan-tuan? Dua perkara, iaitu badan, yakni kulit, dan juga bulu-bulu yang ada. Sama ada bulu tu nipis ke tebal ke, wajib diratakan air. Ini contoh kalau jambang dia ni, dia kena selak dengan tangan dia macam ni. Kalau dia tebal lah, macam mana kita nak tahu jambang ataupun janggut kita ni tebal ke nipis? Macam mana kita nak bezakan? Jadi kata ulama, tengok waktu kita bercakap dengan orang ni, waktu kita berhadap cakap, orang yang bercakap dengan kita tu dia nampak tak kulit kita dengan jarak tersebut. Ini contoh bila kita bercakap dengan dia, kan? Contoh bila saya cakap dengan Haji, contoh daripada pandangan saya, bukan jauh sini, dekat lagi lah, daripada bercakap itu nampak tak di celahan janggut itu kulit dia? Kalau nampak, itu janggut tu namanya nipis. Kalau tak nampak daripada celahan-celahan janggut itu kulit dia, maka itu dikategorikan janggut yang tebal. Sama juga dengan jambang. Maka kalau nipis tak apalah, dia boleh sapu je, sebab memang pasti akan kena pada batin. Tapi kalau tebal, maka dia kena selak jari dia macam inilah, kena sampaikan. Itu tentang kalau dia ada bulu yang tebal. Dan kemudian beri perhatian kepada telinga. Telinga ini wajib disampaikan air kepada lubang telinga ini di tahap yang mana tuan-tuan? Iaitu pada kadar yang air mampu sampai pada tempat yang jari kelingking boleh sampai. Jadi kalau tuan-tuan jolok jari kelingking di dalam lubang telinga, manakah yang dia stop? Maka mesti air sampai pada itu. Sama ada tuan-tuan guna jari kelingking ni masukkan, ini paling mudah atau tuan-tuan buat dengan cara takungkan air dan masukkan dalam. Ada sebahagian ulama dia ajar macam ni, kan? Tapi kalau salah cara tuan-tuan, berdesing lepas tu tuan-tuan. Macam mana nak keluarkan air? Duduk sepuk tanduk-tanduk tuan-tuan, kan? Jadi boleh dengan cara, yang ni kaedah dia, air itu mesti sampai pada tempat yang jari kelingking sampai. Nak buat cara macam ni tu pula, tuan-tuan ambil jat, curah, boleh. Ambil paip tu, gitu, boleh. Pula tuan-tuan, kalau lepas tu sakit, tuan-tuan punya cerita dah. Tapi nak sampaikan macam mana sekalipun, yang penting air sampai kat situ. Jangan kurang daripada itu. Kalau dia guna ibu jari tuan-tuan sini, itu sikit dia tak sama, kedalaman dia tak sama macam ni. Jadi kaedah dia, mungkin kadang-kadang ada orang dia kata, tapi ada ustaz kata pakai macam ni, ada yang kata macam ini. Ya, di kaedahnya adalah sampaikan air pada tempat yang jari kelingking boleh sampai. Tuan-tuan nak sampaikan macam mana terpulang, tuan-tuan nak rendam dia tuan punya telinga, terpulang. Tuan-tuan nak ambil paip, curah, ikutkan tuan-tuan. Jadi kaedah fiqahnya macam itu. Jadi yang paling mudah adalah ini. Cuma kalau tuan-tuan guna air ini bahaya sedikit kalau tak dibuat hati-hati bila mana puasa. Kalau puasa, telinga ini dia anggota yang ni rongga yang terbuka. Maka had yang membatalkan puasa adalah had daripada sinilah. Jadi kalau orang itu dia masukkan air melebihi had ini, maka puasanya batal. Yang ni kalau dia nak pakai dengan cara ini tuan-tuan, macam mana dia nak buat? Jangan dia buat macam ni. Kalau buat macam ni tuan-tuan, itu bukan sampai ke situ, sampai ke dalam, tekak-tekak dia boleh sampai tuan-tuan, kan? Air masuk. Jadi caranya macam mana kalau dia nak buat takungan tu, yang dia kepala ni ke bawah macam ni.
Sebab apa? Air tak akan naik ke atas tuan-tuan. Air akan turun ke bawah. Jadi caranya kepala ni dia buat macam ni. Cuma dalam mazhab Syafi'i, telinga, anggota telinga ini, lubang telinga dalam mazhab Syafi'i itu ada khilaf. Ini ada sebahagian ulama kata ia daripada rongga yang terbuka yang membatalkan puasa. Ada sebahagian ulama kata tak batal puasa. Jadi kalau diikut pendapat yang batalkan puasa, mesti dijaga dengan kaedah macam itu. Tapi kalau dia belajar ada pendapat kedua dan diikut pendapat yang kedua, sah juga boleh. Yang ni dia tak membatalkan puasa lah. Dia masuklah apa-apa pun tak batalkan puasa. Kerana pendapat yang kedua mengatakan itu bukan rongga yang terbuka yang batalkan puasa. Kalau orang kata tapi boleh sampai tekak, maka mata boleh sampai tekak, tuan-tuan pakai air dah. Letak air, lepas tu rasa tak kat tekak kan? Saya tak pernah pakai air Ustaz. Pakai tuan-tuan try. Kakak rasa dekat tekak ni, tu pun rasa kat tekak. Tapi kenapa kena kat mata ni tak batal puasa? Sebab mata ulama tak mengkelaskan dia dalam kategori yang rongga yang membatalkan puasa. Dan seterusnya tentang pusat. Maka pusat mesti masuk jari tuan-tuan. Ada pusat ni dia rapat, maka masuk jari korek sikit. Kadang-kadang ada daki yang menghalang, maka masuk jari sikit, korek sikit. Okay. Kemudian kawasan pelipat ataupun dan juga celahan punggung. Maka kalau orang tu dimandi berdiri, maka air tu tak boleh tembus tuan-tuan. Kan rapat macam tu nak tembus macam mana? Dia perlu digosok. Kalau dia mandi cangkung tak apalah, cangkung berdiri dia mandi macam-macam pelbagai style dia. Kan? Jadi kalau dia mandi berdiri, pastikan celahan itu ratakan air dengan masukkan jari dalamnya. Dan kemudian kalau dia ada zakar, lubang zakar tu dia hendaklah gosok di depannya. Gosok di depannya dan picit sedikit supaya sampai pada ruang zahir daripada lubang zakar dia itu. Dan juga kuku yang ada, maka pastikan kuku itu bersih supaya tak ada daki yang menghalang untuk sampaikan air pada celah-celah kuku ini yang ada, yang zahir ini. Okay? Dan kemudian jari kaki, boleh jadi jari kaki ini ada orang dirapat, maka masukkan jari tuan-tuan tangan ni ke dalam tu dan ratakan, gosok. Jadi hati-hati tuan-tuan, kerana mandi wajib ini kalau tak sah, maka solat pun akan tidak sah. Ini sangat bahaya nah? Jadi mudah-mudahan dengan perkongsian kita pada malam ini, Allah Subhanahu Wa Taala, hidung tuan-tuan tak wajib ambil ni jolok dalam hidung tuan-tuan. Kerana kata ulama dalam hidung ni tak dikira sebagai zahir yang kena sampaikan air. Jadi tak perlu tuan-tuan buat macam istinsyak yang dibuat dalam dalam wudu, tak perlu. Cukup sekadar luar ni saja memadai. Mata pun tak payah tuan-tuan masuk dalam mata bola mata tu masuk dah. Ni tuan-tuan tutup mata, cukup dengan ini saja nak. Okey, sekadar tu saja. Allah Subhanahu Wa Taala a'lamu wa ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ampunkanlah dosa guru-guru kami, ampunkanlah dosa muslimin dan muslimat. Ya Allah, himpunkanlah kami dalam syurga-Mu seperti mana Kau himpunkan kami pada malam ini, Ya Allah. Ya Allah, kurniakan pada kami syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan keberkatan majlis ilmu pada malam ini, matikanlah kami dalam iman dan ketakwaan kepada-Mu, Ya Allah. Ya Allah, luaskanlah rezeki kami, angkatkanlah segala penyakit yang kami alami dan orang-orang yang kami sayangi, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kurniakanlah pada kami zuriat yang saleh dan salihah yang memanfaatkan kami di akhirat, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.